sesudah saya terangkan sikit banyak ya, sifat-sifat wali Allah, ciri-ciri wali Allah, maka bahagian yang kedua kata Ibnu Athaillah, walam yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Ini peranan wali ya. Kata Ibnu Athaillah, bukan semua orang dapat peluang mengenal Allah, mengenal dan menemui wali Allah sehingga dia jadi muridnya, tapi hanya orang yang sudah ditentukan oleh Allah untuk diperkenalkan kepada Allah, yang akhirnya dia akan jadi muridnya. Tapi ada juga berlaku, dia sudah ditemukan oleh Allah kepada seorang wali, dah jadi muridnya, tapi patah tengah jalan. Maknanya tak berjaya. Ada entah macam mana, dia dah ikut wali Allah ni berapa tahun, dia tengok sana lebih baik lagi wali itu, wali ini kurang baiklah, wali sana lagi hebat. Jadi ditinggalkan guru dia, ambil wali yang dia fikir hebat. Nanti dia jumpa lagi wali yang lebih hebat, tinggalkan wali yang kedua ni, ambil wali yang ketiga. Ini kata guru saya, orang yang belajar macam ini orang yang berperangai, orang yang berperangai tupai, dia tak akan berjaya. Guru saya kata, perangai tupai tu tahu tak, pagi ni ditebuk kelapa ni, dia tak makan sikit-sikit, petang dia tebuk sini. Inilah perangai orang tukar-tukar guru sebab tu kita bila berguru tu dah betul, kita ikutlah. Kalau perangai tupai, kata guru saya, tak akan berjaya. Tak tahulah tuan-tuan ya, buat rosak saja. Kata orang tua ni, guru saya tua dia meninggal dunia 80 lebih. Dia cakap biasa saja, kita masuk akal Jangan kamu berperangai tupai belajar ni. Orang kata sana guru baik, ikut sana. Baru setahun sana ada guru baik, ikut sana. Orang kata sana ada, di Mesir lagi, pergi Mesir. Ikut guru Mesir 2 tahun, di Syria ada lagi orang alim, tinggalkan sana pergi ke Syria. Jadi kata guru saya, tak akan berjaya. Walaupun wali macam mana pun guru tu sebab tu satu saja. Kenapa tuan-tuan? Wali Allah ini peranan pentingnya ialah memimpin muridnya itu sampai dapat mengenal Allah, sampai kepada hakikat dan makrifah. Jawapannya ialah kerana tugas ini tak boleh dijalankan, dilakukan oleh ulama lain. Tak boleh. Macam mana alim pun tak boleh. Menurut orang-orang sufi, kalau kita gunakanlah kata-kata seorang ulama Mesir yang pernah menjadi naib chancellor Universiti Azhar, Dr. Abdul Halim Mahmud, dalam kitabnya Al-Majmu' Al-Munqidhu Minadh Dhalal, kata beliau, seorang yang belajar ilmu tasawuf itu mestilah dapat barakah, ada barakah. Dan barakah ini akan hanya didapati daripada guru yang silsilahnya bersambung-sambung hingga kepada Rasulullah. Kalau tidak, belajar macam mana pun ilmu tasawuf itu, dia tidak akan dapat apa-apa makna tasawuf, walaupun derajatnya yang terendah. Itu bukan cakap saya tuan-tuan, kata siapa? Dr. Abdul Halim Mahmud yang pernah menjadi naib chancellor Universiti Al-Azhar semasa hidup dia. Kenapa macam tu? Sebabnya begini tuan-tuan, hakikat dan makrifah ni asal-asalnya Allah kurniakan kepada Jibril secara kurniaan terus, secara limpahan. Kalau bahasa Arabnya bil faidi. Kalau ilmu dan kepahaman ini macam ni, ini belajar, itu ilmu. Tapi hakikat
hakikat dan makrifah ini bil faidhi, dengan dilempahkan oleh Allah terus ke dalam Jibril, ke dalam hati Jibril. Jibril menjadi guru Nabi Muhammad semasa dalam pertemuan yang pertama di Gua Hira. Tadi dalam radio Ikim pun diterangkan, cuma doktor itu dia tak sentuh tentang ini, dia sentuh yang lain. Mungkin dia belum habis memberi keterangan, atau keterangan tak habis lagi. Jadi bila Jibril menemui Rasulullah di Gua Hira kali yang pertama, maka Allah limpahkan dah daripada Jibril itu ke dalam hati Rasulullah SAW. Kesannya begitu hebat, tak perlulah saya nak panjang lebar. Jadi yang ada pada Rasulullah itu terlimpahlah pada sahabat pada tabi'in. Begitulah. Sebab itulah apa tadi Dr. Abdul Halim Mahmud kata, mesti ada silsilahnya yang bersambung-sambung hingga ke Rasulullah SAW. Ini para wali-wali lah ni. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh supaya tidak apa yang saya sebut ni tidak menjadi kenyataan yang umum. Sebagai contoh, daripada Rasulullah terlimpahlah kepada Sayyidina Ali. Ini satu silsilah, bukan ini saja. Di sana banyak. Daripada Rasulullah terlimpah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ramai murid, antaranya yang terkenal Hasan Basri. Hasan Basri pun ulama besar, muridnya pun ramai. Antara murid yang terkenal dikatakan Habibul Ajami. Habibul Ajami ramai muridnya. Antara muridnya yang terkenal Daud Ta'i. Semasa hayat Daud Ta'i pun ramai murid. Antara yang terkenal disebut-sebut dalam silsilah ini ialah Ma'ruf Qaraqi. Ma'ruf Qaraqi begitu juga. Murid yang terkenal Sirri Sukti. Daripada Suri Sukti ini memang diterkenal ramai muridnya, sampailah kepada Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, anak saudara dia. Daripada sini tuan-tuan kita boleh tengok nanti sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini saluran silsilah Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kerana itulah Ibnu Athilah kata, walam yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaihi. Allah tidak ketemukan seseorang mukmin kepada seseorang walinya kecuali orang mukmin itu memang sudah dikehendaki oleh Allah untuk dapat mengenal Allah sampai kepada hakikat dan makrifah. Jadi tugas ini tuan-tuan, ulama lain tak boleh, hanya wali Allah saja. Sebab itulah wali Allah itu disayangi oleh Allah. Dalam satu hadis kursi untuk menutup kuliah, dalam sebuah hadis Nabi, satu ketika Rasulullah tiba-tiba berpeman begini, irhamu khulafai. Lalu sahabat bertanya, man khulafauka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kesihanilah, bantulah, hormatilah para khalifahku. Maka sahabat bertanya, siapa dia para khalifahmu itu ya Rasulullah? Khalifah pemerintahan kita dah tahulah, Abu Bakar, Umar, Uthman, itu kita tahu dalam politik, dalam pemerintahan. Ini khalifah lain. Lalu Rasulullah bersabda, alladzina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa yu'allimuhan nas ulaika khulafai fi tablighi wal irsadi in istaqamu ala syariati. Para khalifah itu ialah orang-orang mukmin yang hidup sesudah aku nanti. Mereka ini belajar beramal dengan sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia. Mereka itulah para khalifahku dalam tabligh dan irsyad, dalam menyampaikan kebenaran agama Allah dan memimpin manusia ilmu yang benar. Mereka itulah para khalifahku sekiranya mereka istiqamah. Ini istaqamu ala syariati, istiqamah dalam syariatku. Jadi kalau kita telitikan ini tuan-tuan, memanglah peranan wali Allah itu yang sangat penting, ialah itu menjadi wasilah yang menyampaikan kita kepada hakikat dan makrifatullah, atau menjadi wasilah dapat keberkatan daripada Rasulullah tadi. Yang ini tak boleh
dilakukan oleh ulama lain menurut pandangan Ibnu Athaillah biasanya. Tapi perbuatan Allah itu memang maha suci, ini yang biasa. Yang luar biasa itu ada tak orang tak belajar tiba-tiba Allah kurniakan kepada dia makrifah? Ada. Ini biasanya. Yang luar biasa itu memang ada, tapi jarang, nadir berlaku. Wan nadir kal adam, makna jarang sekali berlaku, sehingga seolah-olah macam tak ada. Jadi maknanya kita tak usah haraplah, kalau gitu aku diam saja, Allah Ta'ala pilih aku, nanti Allah kurniakan aku pada hakikat dan makrifah, aku dapat juga, tak perlu aku nak jadi murid wali. Yang biasanya mestilah mengikut saluran.